dari sudut pendidikan, apa yang kita dapat? Ini penting ni, faedah pendidikan ni. Sebab kita belajar ilmu ni, tujuannya kita nak faham apa yang kita belajar. Tujuannya kita nak faham apa yang kita mengaji. Kalau tidak, kita belajar saja, habis masa tak tahu gapo. Senang bahasa Kelantan kata. Belajar saja, habis masa tak tahu gapo. Maknanya masa belajar habis, tapi kita tak faham apa yang kita belajar, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dalam ayat-ayat yang kita tadabbur, yang kita pelajar tafsir ini. Alhamdulillah para pelajar sekalian. Baik, ayat yang masuk semula kepada ayat kita, bermula ayat 25 tadi. 25 sehingga ayat 30. Yang pertama, wala in sa'altahum, ayat 25. Kalau kamu tanya puak kafir siapa yang mencipta langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka kata Allah. Tuan-tuan tanda, ayat ini menjadi dalil bahawa puak-puak musyrikin pada zaman Nabi sallallahu yuqirruna bi rububiyyatillahi wahda, mereka iktiraf, mengatakan Allah Ta'ala itu yang menciptakan. Dia malu juga nak mengaku berhala dia buat. Siapa dia buat langit dengan bumi ni? Berhala. Kau dah makan ubat ke pagi ni? Orang tanya macam tu dah. Dah telan panado ke belum? Nampak pening cakap. Dia apa tahu juga. Dia kata la yaqulunna Allah. 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 Itu dia dalam sudut, dari sudut pembahagian perbincangan, orang panggil puak-puak kafir ni iqrar dengan tauhid rububiyah. Keesaan, kekuasaan Allah Azza dia tahu. Yang kedua, orang yang mengaku dengan tauhid rububiyah sahaja tidak memberi manfaat. Kecuali apabila dia mengaku dengan tauhid uluhiyah, keesaan yang berhak dia puja, disembah Allah saja. Dia panggil tauhid uluhiyah. Ketuhanan Allah. Rububiyah tu ketuanan Allah Ta'ala. Dia mengaku Tuhan, tapi dia tak mengaku Tuhan. Ini jadi masalah. Maka kata dari para ulama, setakat mengaku ada Tuhan saja, belumlah orang tu dianggap sebagai orang yang beriman. Sebab puak-puak kafir Quraisy ni, dia mengaku ada Tuhan, tapi dia tak mengaku beriman, maka tidak memberi manfaat pengakuan mereka itu. Ini besar ni. Inilah dia panggil belajar ilmu tauhid. Jadi tauhid ni kita dipanggil istiqra'. Istiqra' dengan ayat-ayat Quran, maka ulama kata ini tauhid rububiyah. Ini tauhid uluhiyah, kemudian nama Allah Ta'ala, ini tauhid asma, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita katakan itulah yang sepatutnya. Yang ketiga, bal aktsaruhum la ya'lamun. Banyakkan manusia tak tahu. Allah Ta'ala nafikan ilmu daripada puak-puak kafir. Sebab apa? Sebab bila mereka tahu tapi tak ada faedah, maka seolah tak ada ilmu. Wa syai'u qad yunfa lintifa'i faidatihi. Jadi ada benda tu kita nafi sebab tak ada faedah. Kita kata orang ni ngaji banyaklah dia belajar. Belajar kitab tu, kitab ni. Tapi kita tengok dalam sudut amalan dia, Allahu Akbar. Dia solat fardu ya dia solat. Solat sunat dia tak solat. Lepas solat dia buah sampai balik. Dia datang awal masjid pun dia berbuah sampai orang qomat. Kita kata orang ni tak tahu gapo ni. Dia panggil nafal ilm bintifa'il amal. Tak ada ilmu. Sebab tu kita kadang-kadang kita tengok orang ni, dia mengaji banyak dia ni. Dia senara pengajian agama dia. Daripada rendah ni tahu. Mengaji sini berapa tahun. Mengaji sini berapa tahun, kira-kira 30 tahun di pengajian. Tapi waktu dia bercakap, buka mula-mula, keluar cerita-cerita karut khurafat. Ada palsu contohnya. Kita kata ilmu apalah kata. Intifa'il ilmi, kita nafikan ilmu dalam perkara. Dia tahu maklumat. Buat kafir dia tahu. Dia tahu ada Allah. Dia mengaku dah. Tapi dia tak mau tauhid. Maka Allah kata, la ya'lamun. Mereka tak ada ilmu. Kita dah bincang tadi. Dalam Quran kalau kata aktsaru. Aktsarun nas. Aktsaruhum. Dia di situ. La ya'lamun. La ya'qilun. La. Banyaklah. Tak tahu. Tak ada akal. Tak ada fikiran. Jadi banyaklah perkara yang tidak baik. Aktsaruhum fasiqun. Ramai ni kalau mereka yang fasik. Yang jahat. Jadi yang sedikit tu pengikut Nabi sedikit.
Tadi kaedah kita dah buat tadi, bukan makna sedikit tu mesti betul. Sedikit tu salah, banyak ramai itu betul, ramai itu salah, tak juga. Yang salahnya betulnya manhaj yang dipegang. Kita kata kami ni pegang dengan kitab dengan sunnah. Walaupun kita tak ramai, tapi tetap kita duduk atas landasan yang betul. Sebab apa betul? Sebab landasan yang kita pegang itu betul. Alhamdulillah. Habislah kita 3 perkara, kita pindah kepada yang keempat. Allah kata ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Bangkit semula, buat baru dengan bangkit semula sama ya bagi Tuhan. Jadi Allah Taala di akhir ayat tu kata innallaha sami'un basir. Allah Taala Maha mendengar, sami'un basir. Di akhir ayat dia kan. Jadi Tuhan kata apa? Aku jadi langit dengan bumi, ya, cipta semula-mula dengan aku buat baru sama je. Ayat ini akhir ayat Tuhan kata sami'un basir. Tuan-tuan tulis. Ulama tadabbur kata haza min babit tahdid. Ayat ini sebagai ancaman kepada penderhaka, kepada orang yang tidak beriman. Mu nak nafi, aku bangkit semula-mu. Allah kata apa? Aku tahu semua apa yang kamu buat. Aku dengar semua apa, aku tengok semua apa yang kamu lakukan. Maka ayat ini menunjukkan kepada tahdid, amaran kepada para penderhaka. Macam kita lah juga, apa yang kau buat aku tahu. CCTV kita ada. Intelijen kita boleh siasat. Jadi Tuhan kata hak mu buat aku tahu belaka. Buatlah nak rasa. Baik. Kemudian dalam ayat tadi, ayat yang ke wa annallaha bima ta'maluna khabir. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Mana ayat kita? Ayat yang ke 29. Minta maaf sekali lagi tak? Cara kita tadabbur dia turun naik sebab kita nak ambil poin tu. Innallaha wa annallaha bima ta'maluna khabir. Allah Taala ni maha mendalam ilmu dia. Ayat ini memberi amaran kepada orang yang tak setuju dengan syariat Allah. Allah perkenalkan diri dia khabir, alimun, khabir. Maknanya Allah Taala tu sangat alim, lagi sangat mendalam ilmu dia. Tiba-tiba kita kata syariat Allah Taala tak sesuai dengan zaman ni. Kenapa? Adakah Allah tak tahu zaman unta, zaman Nabi dulu sesuai, potong tangan pencuri, zaman mari zaman kita ni tak sesuai? Tuhan tak tahu ke? Zaman kita ni ramai pencuri, nak potong tangan. Jangan iktiraf, jangan kita cuba berani nak langgar hukum Allah. Tuhan kata aku ni khabir. Macam kita sekarang lah. Bila kita nak lockdown, rakyat nak kurung di rumah, apa alasan kitanya? Pihak KKM yang punya kepakaran dalam wabak pandemik ini memberi nasihat kepada kita kerajaan supaya lockdown. Kita pun nasihat kata apa, terima kita. Nasihatnya kita terimalah kita punya sebab kepakaran. Bukan nak banding dengan Allah, tapi kita ni kata kalau bunyi pakar tu, nak gimana tu sibuk tu? Allah, esok ada jumpa doktor pakar di hospital. Sebab kita hormat kepada kepakaran dia, kita pun pergi. Dia pun tengok, dia punya lab rekod kesihatan kita. Alhamdulillah, kesihatan tuan ni makin baik. Segar kita. Belum makan ubat dah sihat dah. Sebab doktor kata makin baik. Dia tak sebab dia tak kata makin muda. Kan? Kalau kata makin muda, lagi segar. Lagi muda doktor. Allahu Akbar. Walaupun ubat banyak di kepala. Ingat kita. Maka kita kata kita hari ni, Allah SWT khabir, laisa kamitsli. Jangan duk bandinglah dengan doktor tadi. Cuma analogi supaya mudah faham. Allah Ta'ala ni maha mengetahui, tiba-tiba kita iktiraf, kita kata undang-undang syariat Allah Ta'ala tak sesuai di zaman ni. Lish? Kamu bercakap tadi, kamu sedar ke tidak? Ke bercakap dalam mimpi you ni? You cakap dalam mimpi ke cakap di alam nyata? Kata Tuhan Allah Ta'ala Tuhan khabir, tapi undang-undang dia tak betul. Sebab itulah saya nasihat kepada sahabat anak-anak kita, sahabat-sahabat kita yang duk kempen hebah-hebah ni. Kita kata baguslah kempen, tapi jangan sentuh syariat Allah Ta'ala dalam undang-undang faraid. La ya akhi. Akhi, ukhti, cakap yang baik. Salah cakap, macam kita nak condemn sistem faraid. Jangan.
Awak ni kalau awak mati gini. Baiklah awak tinggal bagi hebah. Tak, ya ni bini bayar sejuta ke suami, suami bayar sejuta ke bini. Siapa mereka habis duit dia keduk bayar ke tabung sejuta. Kenapa tak sedekah tu habis dah. Oh ni 3,000 sini, 2,000 sini, masuk tabung ni akhir kali dia pun tak ada tabung. Tunggu mati. Les. Mati jadi hak orang ya akhi, bukan hak kita. Kita kena ingat. Allah Taala sebut di sini, ni. Kata ulama tadabbur ayat ini. Wa anna Allah ma ta'ala khabir, ayat 29 ini tahzir, amaran daripada menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla. Jangan coba-coba. Jangan kata hudud tak sesuai. Jangan kata riba ni ketinggalan zaman. Sekarang ni orang minum arak main-main je. Riba sudah menjadi international punya peringkat perniagaan. Rasuah sudah jadi satu budaya baru, new normal. New normal. Kita nak larang orang rasuah, pencegah rasuah pula ditangkap. Kata orang dulu, orang duduk main, harap ke pagar makan padi. Nah, kita kata macam mana pagar nak boleh ni? Lama-lama baru tu pula. Bukan pagar, pegar. Burung tu makan padi. Pula dah. Tengok. Lama kita duduk dalam satu alam, pagar makan padi. Kita pun mikir macam mana pagar boleh makan, dia tak ada mulut. Rupanya pegar. Khilaf pula situ. Macam-macam lah. Jangan sibuk dengan tepi kain orang. Kita pun tengok orang wasiat, tepi kain. Kawan tu masuk dalam kain dah. Tu boleh baby dah, tak payah kahwin. Kita duduk main jangan masuk dalam kain, jangan duduk jaga tepi kain orang. Memang tak boleh, tepi kain orang, tercabut kain, malu tuan. Tapi ini dia sudah masuk dalam kain. Do you duduk main falsafah tepi kain orang macam mana? Macam mana kan? Jadi inilah di antara kita kena faham Allah Ta'ala ni bagi amaran kepada kita. Baik. Jangan ceramah, sekadar ambil fawaid je. Yang keenam, Allah kata apa? Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Bangun semula dengan buat baru, yang lama yang baru tu sama je. Jadi ini dalam bahasa kita dipanggil istidlal bil mashhud alal maw'ud. Dalil yang kita nampak untuk yang dijanjikan. Boleh tulis kau pelajar ni. Kalau tak boleh tulis, janji dalil yang kita nampak untuk janji yang akan datang. Yang menampaknya Allah Ta'ala sebut ni, aku bokok mati hidup balik dengan turun hujan, dengan ni semuanya tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala nak suruh kita yakin bahawa janji Allah Ta'ala nak bangkit semula di akhirat memang tepat. Itu dia panggil istidlal bil mashhudi 'alal maw'ud. Tulis ikut Arab baru sudah. Dalil benda yang nampak kepada benda yang dijanjikan. Macam kita hari ni lah, kita berjanji dah. Kami berjanji sekian. Waktu baru ni kenapa tak buat? Pula. Jadi banyak janji-janji tu, janji manusia ni banyak yang menabur janji. Kata orang manis di bibir, masam di mana tak tahulah. Yang pentingnya cakap tu manis, waktu nak buat lari. Yang ketujuh, masih lagi dalam ayat ini, ma khalqukum wala ba'tsukum, sampai kepada bima ta'maluna khabir. Ayat ini istilal bima tadammanatul ayat qablaha. Bahawa Allah Ta'ala kata, aku cipta kamu dulu mudah ya, nak bangkit semula lagi mudah. Ini dipanggil adil. Kaunil khalqi tsani wa wal basu fi mutanawili qudratillah. Dalam bahasa dia, tuan-tuan tanda, ayat ma khalqukum ni sampai ke akhir ayat 29 itu dia panggil qiyasut tamsil. Dalam bahasa balaghah dia panggil qiyasut tamsil, kita kias dengan cara lakonan. Tuhan kata mau payah ni, nak bangkit mula kiamat ni, tengok aku tunjuk langit, tunjuk bumi, tunjuk ni, tunjuk pokok. Senangnya bagi Allah, apa yang payahnya bagi Tuhan senang. Kita je rasa payah. Dia panggil qiyas at-tamsil. Bandingan dengan buat cara lakonan. Tengok barang. Tengok masyhud lil maw'ud. Yang ke-8,
kullun yajri ila ajalin musamma. Semua tu matahari dengan bulan duduk berjalan kepada tempoh yang tertentu. Ila ajalin musamma, kepada tempoh yang telah ditetapkan. Ayat ini menunjukkan bahawa lihadzan nizam syamsi, nizam peraturan matahari itu ada tempoh dia. Bila sampai dekat nak mati esok, nak kiamat esok, tak ada apa dah. Matahari pun tak naik. Naik pun salah jalan. Daripada naik ke timur, ke barat, piung naik ni. Kau nak tukar lorong tu. Masuk, kita panggil masuk lorong no entry. Orang ni kalau masuk lorong no entry tu tak apa segar tu. Jadi matahari bila masuk lorong, naik pada lorong no entry, kita kata itu sudah hampir kiamat. Menarik ni. Dan semua benda yang bergerak ini ada tempoh. Mana alam ini akan berakhir. Untuk tempoh alam dunia, dia pergi ke alam akhirat pula. Yang kesembilan, zalika bi anna Allah huwal haqq. Tengok ayat terakhir kita, ayat 30. Bersifatnya Allah Ta'ala dengan penuh kekuasaan dan luahnya ilmu pengetahuan itu, kerana bahawasanya dialah saja Tuhan yang sebenar-benarnya. Wal haqqu anna kullama sadara anillah haq. Kita kena faham bahawa semua yang keluar, yang datang dari Allah, wahyu dia ni semuanya benar. Kerana dia lahir, terbit daripada Allah yang benar. Sama ada kita faham, kita tak faham, cerita lain. Tapi Allah Ta'ala itu benar. Yang ke-10, zalika bi anna Allah huwal haqqu. Ulama tadabbur kata apa? Dilalatun ala anna al-haqq min asma'il husna. Jadi kalau kita nak letak nama anak, jangan letak nama hak gitu, kita tulis Abdul Haqq. Hamba Tuhan yang benar, baru boleh. Al-Haqqus, kan dalam kita duduk nasi asma' husna, Al-Haqqus as-Syakurul Khabir. Al-Haqqu salah satu daripada nama Allah Ta'ala Asma'ul Husna. Jadi kita ni kadang-kadang jangan main, jangan letak nama Allah Ta'ala sebarangan lah. Mesti melalui nama yang Allah, nama untuk diri dia, nama yang Nabi menamakan Allah dengan nama tersebut. Kita tak boleh pandai-pandai sendiri. Tamatlah kita 10 ayat, 10 faedah yang kita dapat dalam ayat ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat 31 dalam siri yang akan datang. Surah kita ni berakhir dengan ayat 34, bermakna mungkin siri yang akan datang ni siri terakhir. Tengok keadaan lah. Kalau kita rasa panjang syarah dia, kita bagi 2. Kalau tidak, pakai tak bagi dah lah, pakai sambung terus, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.